Bismillah, saya cuba Soalan yang pertama ni berkenaan dengan isu wafak-wafak dan sebagainya, dan biasanya pujahan golongan yang mengamalkan perkara-perkara seperti ini ataupun isu mujarrabat, awfaq, alasan mereka apa? Ini semua dengan kudrah Allah, dengan izin Allah berlaku. Dengan benda ni tidak boleh memberi kesan, makhluk tidak ada kuasa. Betul? Dia akan ulang benda tu. Allah yang ada kuasa. Dengan cara itu dia menafikan bahawa kami bergantung kepada alat-alat ini, kami bergantung kepada wafak ke tangkal-tangkal ni. Tidak, sebab akhirnya yang memberi kesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kesalahfahaman golongan orientalis berkenaan dengan pegangan Imam Al-Ghazali tentang sabab musabab, qanun as-sababiyah ataupun causality. Golongan orientalis mendakwa Imam Al-Ghazali lah penyebab kejatuhan sains dalam tamadun Islam. Kenapa? Kerana Imam Ghazali pernah kata, bila kapas bertemu api, bukan api itu yang membakar kapas, tetapi Allah yang membakar kapas itu. Jadi mereka dakwa Imam Ghazali telah memecahkan dan merosakkan prinsip sains yang paling asas sekali, iaitu qanun causality ataupun sebab musabab, bahawa api menyebabkan kebakaran kepada kapas itu. Ulama Islam banyak yang kritikan orientalis ini, mengatakan bahawa hang salah faham. Bukan Imam Ghazali mengatakan tidak ada undang-undang sebab musabab, tidak. Tetapi Imam Ghazali nak kata bahawa ta'thir ataupun pemberi kesan yang secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau you nak kenyang, you kena makan juga. You nak hilangkan haus, you kena minum air. Cuma siapa yang sebenar-benar menghilangkan haus kita tu? Allah. Siapa yang sebenar-benar menghilangkan saya punya lapar itu? Allah. Itu maksud Imam Ghazali, bila kapas bertemu api, kebakaran itu Allah hakikatnya yang cipta. Sebab kalau Allah tidak izinkan, dia tidak berlaku. Api itu sendiri tidak ada kuwah zatiyah untuk membakar kapas itu. Sama juga dalam isu perwafakan dan mujarabat ini. Mereka salah faham hakikat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu. Kita tanya mereka, apa kaitan tulis 2486 dengan menjaga motor seseorang daripada dicuri? Apakah kaitan sebab-sebab dia? Saya setuju, mereka dah tak tanya lagi soalan itu, sebab itu mereka aman. Kalau mereka tanya, insya-Allah mereka tidak akan buat. Mereka tidak menghormati qanun sebab-sebab yang Allah telah tetapkan di atas muka bumi. Nak jaga unta daripada hilang, Nabi suruh apa? 24/6 Nabi suruh apa? Ikat. Itu dia qanun sebab-musabab. Nabi hormati tak? Nabi hormati. Tapi adakah Nabi percaya tali itu yang akan menyelamatkan unta itu daripada dicuri? Hakikatnya tidak. Allah juga. Betul? So, ini kesalahfahaman di kalangan Asy'ariyah ini. Dan mana datang isu wafak-wafak ni sebenarnya? Datang daripada mana? Minta maaf katalah, daripada saluran yang sama juga, tasawuf falsafi ataupun tasawuf batini. Orang-orang seperti Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, dia orang yang kuat duk promote ni. Sebab dia kata apa? Dia kata batu-batu asas segala kewujudan ini adalah huruf dan nombor. Sebab tu dia kuat main huruf dan kuat main nombor. Kalau awak boleh manipulate, awak boleh bermain dengan huruf dan nombor, awak boleh mengubah segala-galanya. Itu khurafat. Khurafat yang datang daripada Pythagoras contohnya, daripada ahli falsafah Yunani purba. Dan ini berkait dengan soalan doktor ke, profesor ke, Encik. Adakah falsafah Yunani ini membantu ataupun sebenarnya membuat kacau bilau? Dua-dua sih. Itu jawapan yang selamat. Bukan. Takut kan? Itu juga sebenarnya. Betul, itu juga pegangan saya. Ada sebahagian sisi falsafah Yunani ini memang membuat kerusakan. Contoh, antara kesalahfahaman orang, ingat antara buku pertama yang diterjemahkan ke tanah Islam adalah kitab Aristotle, Organon. Tapi hakikatnya buku itu dia salah nisbah. Hakikatnya itu adalah kitab Plotinus.
Dia adalah kitab Enneads of Plotinus. Jadi kita ni sebenarnya ahli falsafah Islam ni, yang awal-awal baca buku falsafah ni, dia bukan ikut Aristotle, dia ikut Plotinus. Dan Plotinus ni lah antara dalang yang membawa konsep wahdatul wujud ini. Betul. Sebab dia memang dah bawa konsep the one, dan daripada the one tu keluar yang kedua, itu konsep hakikat Muhammadiyah yang ditukar nama. Asalnya dipanggil Nuos, tapi ditukar nama. Tak maaf lagi 1-2 minit insyaAllah. 2 minit. Ustaz dia saya rasa kalau lambat sangat kata Ustaz dah kena berhenti. Tapi soalan ni besar. Betul. Setuju lah. Lepas ni kita akan sediakan kopi kat luar. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi dalam isu itu dia memang merosakkan, memang menghancurkan, membuat kacau bilau. Tetapi bila kitab-kitab Yunani ni sampai ke tanah Islam, dia oranglah yang saya yakin mengatakan kita nak mula kitab takrif ni. Kita nak tanya, kitab-kitab yang manakah sebelum kemasukan kitab-kitab Yunani ni yang mulakan penulisan kitab dengan takrif, kemudian membawa contoh dengan teratur, sehingga ada sebahagian pengkaji yang mengatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i bila dia mengasaskan ilmu usulul fiqh, dia membaca kitab-kitab Yunani. Dia memang boleh berbahasa Yunani, ni tak ramai orang tahu. Imam Asy-Syafi'i boleh baca buku Greek. Macam mana dia boleh baca? Daripada mana dia belajar? Dan untuk apa dia belajar? Dan selepas tu kita tengok kitab usulul fiqh itu memang ada mantik di dalamnya. Kita tak boleh nafikan usulul fiqh ada mantik, tapi mantik yang telah dibersihkan, mantik yang telah disesuaikan dengan as-saliqah al-arabiyah, dengan logik muslim, dibersihkan dengan logik Yunani. Sebab Imam Syafi'i menegur, dia pernah kata bahawa masalah kita dia punca dari kita ni pergi ikut Yunani, dan Yunani ni logik dia berdasarkan bahasa Yunani, sedangkan kita ada bahasa Arab dan logik kita itu terikat dengan bahasa Arab. Maka kita ada logik kita sendiri. Jadi adalah juga cetusan-cetusan yang datang daripada dia, dan kita tak dapat nafikan juga ilmu sains, sumbangan mereka yang mencetuskan minat umat Islam untuk betul-betul mendalami ilmu sains. Sebab tercabar dengan pencapaian-pencapaian mereka, maka kita pun nak buat yang sama. Bahkan selepas itu kita mengkritik mereka dan membetulkan teori-teori mereka. Antaranya Al-Hasan Al-Haytham yang membetulkan teori Aristotle, yang mengatakan bahawa light travels in a wave form, oleh gelombang. Ibn Haytham kata salah ni, sebab Aristotle tak buat eksperimen. Itu silap besar. Kami umat Islam, kami mementingkan experimentation. So dia buat kamera obscura. Kataan kamera tu bahasa Arab sebenarnya. Qamratun, yang ada qamrah. So dia buat bilik gelap, dia buat satu lubang kecil, panggil pinhole. Kemudian apa saja dekat luar tu terpancar, dekat tembok tu secara terbalik. Dia kata beginilah cara mata manusia melihat. Ini bukti bahawa light travels in a straight line, bukan wave. Bahawa cahaya tu travel garis lurus, bukan secara gelombang. Jadi dia membetulkan Aristotle. Tapi sebelum dia dapat betulkan Aristotle, dia juga kena tahu teori Aristotle yang mencetuskan mereka untuk mendalami kajian mereka pada ilmu sains. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.